Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata' faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar, rawahu Muslim. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapakah golongan muflis? Kamu tahu tak siapa golongan muflis? Nabi tanya. Kata para sahabat, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis dalam kalangan kami. Bila Nabi tanya satu soalan yang obvious, Nabi tanya satu soalan yang berkaitan dengan istilah yang difahami oleh para sahabat, sahabat pun jawablah, al-muflisu fina, golongan muflis daripada orang muflis daripada golongan kami, dalam kalangan kami ni, kalau orang tu dipanggil muflis, ialah orang yang tidak ada dirham dan tidak ada harta. Orang Melayu pun panggil muflis juga kan? Kita pun panggil muflis juga. Kita ambil daripada bahasa Arab. Dari muflis ni bahasa Arab. Dia ambil daripada perkataan aflas. Aflas ni fulus. Kan biasa kita sebut kan? Al-fulus fid dunya kan? Fulus ni, dia adalah salah satu daripada jenis mata wang yang ada dalam kerajaan Islam pada zaman dulu. Zaman dulu ada 3 jenis mata wang. Yang pertama kita panggil dinar. Dinar ni adalah duit yang diperbuat daripada emas. Ada satu lagi yang kita panggil sebagai dirham. Dirham diperbuat daripada perak. Dan ada satu lagi yang dipanggil sebagai fulus. Ya, dikatakan pada zaman dulu, duit-duit emas ini datang daripada Rom. Manakala duit-duit perak ni datang daripada Parsi. Ya, ada yang kata sebaliknya, saya pun tak ingat dah. Tapi macam itulah salah satu. Cumanya di dalam kerajaan Islam Madinah, di tanah Arab, emas dan perak ni datang daripada 2 tamadun itulah. Emas dan perak datang daripada Rom dan datang daripada Parsi. Kemudian kita ada satu lagi jenis mata wang yang dipanggil sebagai fulus. Fulus ni diambil daripada tembaga ataupun bronze. Daripada tembaga. Jadi tiga-tiga jenis mata wang ni memang digunakan. Cuma duit emas, orang tak beli benda-benda yang murah menggunakan duit emas. Kerana duit emas ni dia mahal. Ya, dia mahal. Duit perak pun sama. Orang tak beli barang-barang murah guna perak. Walaupun ada, tapi tak orang kata tak biasa. Sebab tu zaman dulu mereka banyak menggunakan sistem barter. Barang tukar dengan barang. Sehingga munculnya fulus. Bila munculnya fulus, maka barang-barang yang murah, nak beli roti, nak beli garam, bolehlah pakai fulus. Kerana fulus ni memang dia punya nilai itu rendah. Jadi pada zaman dulu memang datang daripada luar lah duit-duit ni. Sehingga pada zaman Umar. Pada zaman Umar ni dia ada cadangan nak cetak duit sendiri. Umar pernah panggil kabinet dia untuk mesyuarat. Bagaimana kita nak buat duit kita sendiri. Sebab apa? Sebab orang-orang Rom ni dia banyak ukir pada duit-duit dia benda-benda yang tak elok, benda-benda yang syirik dan seumpamanya. Jadi Umar dia tak suka benda tu, dia kata kita kena ada duit kita sendirilah. Jadi pada masa tu cadangan Umar adalah untuk menjadikan kulit unta sebagai duit.
Sebab orang Arab ni dia ada unta banyak. Jadi ambillah kulit unta buat duit. Tapi pada masa tu ditolak oleh kabinet. Umar ni ditolak, idea dia ditolak sebab mereka mengatakan fala ibila idzan. Kalau kita ambil kulit unta buat duit, maka unta ni akan menjadi mati disebabkan orang bunuh nak ambil kulit dia. Unta semua pakat bogel belaka, tak ada kulit. Jadi cadangan Umar tu akhirnya kekal sebagai cadangan yang tak dapat direalisasikan. Tapi nak bagi tahulah, Umar ni idea dia tak nak sangat bergantung dengan kerajaan luar lah pada masa tu. Dan akhirnya Umar berjaya meruntuhkan tamadun Parsi yang berkuasa pada masa tu di Iran dan juga di Iraq. Kuatlah Umar ni. Cuma saya nak bagi tahu, fulus ni di antara duit yang murah. Duit sen-sen lah kita kata. Tapi fulus ni ada waktu dia laku, ada waktu orang tak nak. Dia tak stabil. Dia tak macam dinar dan dirham. Dinar dan dirham ni setiap masa laku. Dan sampai sekarang lah duit emas dan juga perak memang laku sampai sekarang. Okey? Kenapa orang muflis ni dipanggil muflis daripada perkataan aflas? Kerana mereka beranggapan orang muflis ni seolah-olah orang yang semua harta duit emas dan duit perak dia menjadi fulus. Jadi nilai dia kurang. Jadi sebab itu dia dipanggil muflis. Ni just nak cerita je lah. Daripada mana datang istilah muflis tu, iaitu harta-harta yang mahal-mahal semua telah menjadi fulus. Semua telah menjadi fulus, yang mana fulus ni nilai dia tak besar, tak macam dinar dan tak macam dirham. Okey? Jadi sebab itu para sahabat bila Nabi tanya, siapa itu golongan muflis? Atadrunal manil muflis? Kamu tahu tak siapakah dia orang muflis? Maka mereka terus jawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada duit perak dan tidak ada harta. Dia tak ada simpanan harta. Yang ada mungkin duit kecil-kecil je untuk dia makan. Tak banyak duit dia. Habis tu duit dia, sahabat tak nafikan pun duit emas. Kalau duit perak pun tak ada, takkan duit emas ada. Begitulah maksud sahabat. Duit perak pun tak ada, duit emas lagi dah tak ada. Lepas tu dia tak ada harta. Faqala, maka Nabi SAW tidak membantah pun istilah tu. Nabi tak kata salah. Nabi tak kata. Cuma Nabi nak perbetulkan lagi ataupun Nabi nak luaskan lagi pemahaman muflis tu dalam pemikiran para sahabat. Kerana sahabat ni bila ditanya tentang muflis, mereka jawab satu bahagian daripada muflis, iaitu orang yang menjadi, yang mana hartanya menjadi fulus ataupun orang yang kehilangan harta, yang mana mungkin dia berhutang banyak sehingga hutang dia merangkumi keseluruhan harta dia. Maka orang macam ni dipanggil muflis, kata para sahabat. Kemudian Nabi betulkan, Nabi kata, Nabi luaskan lagi pemahaman muflis tu. Nabi kata, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Nabi kata sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umat aku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salatnya, dengan membawa puasanya dan dengan membawa zakatnya. Maksudnya apa? Dia bukan bawa solat betul-betul, dia bawa pahala. Dia datang ke hari kiamat, dia datang bawa pahala. Pahala salat dia bawa, pahala zakat dia bawa, pahala puasa dia bawa. Maksudnya orang ni dari sudut hubungan dia dengan Allah mungkin tidak ada masalah, sebab dia datang dia bawa pahala ni. Tetapi kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadha, dia datang dalam keadaan dia pernah maki orang ni, wa qadhafa hadha, dan dia pernah tuduh orang ni, dia pernah fitnah orang ni, wa akala mala hadha, dan dia pernah makan harta orang ni, wa safaka dama hadha, dan dia pernah tumpahkan darah orang ni, wa daraba hadha, dan dia pukul orang ni. Dia datang, Nabi kata dari sudut ibadat dia tak ada problem. Solat dia ada pahala, puasa dia ada pahala, zakat dia ada pahala. Ni buktikan kepada kita tuan-tuan, bila Nabi kata solat, puasa, zakat, dia merangkumi pahala fardu dan juga pahala sunat. Bahkan di antara ibadat yang Allah Ta'ala paling suka ialah ibadat fardu dulu.
Sebab saya sebut ni, kadang-kadang orang kita duk anggap solat sunat lagi bernilai daripada solat fardu. Sebenarnya solat fardu tu yang paling bernilai. Solat sunat ni fungsi dia adalah untuk menambah ataupun kita kata menampung kalau ada kelompongan-kelompongan daripada ibadat-ibadat fardu kita. Itu kita kena betulkan itulah. Bukan saya tak nak bagi amal benda yang sunat. Tak. Tapi kena ubah cara fikir. Fardu lebih disukai di sisi Allah daripada yang sunat. Jadi bila dia datang, dia bawa pahala salat. Merangkumi salat fardu dan salat sunat. Bila dia datang membawa pahala puasa, dia datang dalam keadaan bawa pahala yang merangkumi puasa fardu dan puasa sunat. Zakat ni benda yang wajib lah. Termasuklah sedekah. Sedekah pun kalau dia ada buat, maka dia akan bawa. Dia akan bawa pahala dia. Tapi Nabi kata dia datang ni di hari kiamat nanti, walaupun ibadat dia beres, tetapi masalah dia, hubungan dia dengan manusia tak beres. Mulut dia tak beres. Tangan dia tak beres. Kaki dia tak beres. Dia ada buat kezaliman pada orang. Maksudnya apa? Tak ada istilah dia tu hati baik. Mulut je macam tu. Mulut memang suka maki tapi hati baik. Tak ada istilah tu tuan-tuan. Kerana kalau hati baik, mulut akan jadi baik. Kalau hati bersih, apa yang terbit di atas lidah itu juga akan jadi bersih. Akan jadi bermanfaat. Itu hakikatnya. Kerana acuan akan membentuk sesuatu, acuan akan membentuk doh. Bila kita nak buat kuih, kita ada acuan kan? Acuan tu akan bentuk. Jadi kalaulah kata hatinya yang merupakan acuan tu baik, dah tentu perkataan baik keluar. Tapi dia asyik maki orang, dia asyik kutuk orang, dia asyik sebut benda yang kotor, maka benda inilah yang akan mencerminkan jiwa dia. Nabi SAW kata, dia datang dalam keadaan dia pernah maki orang ni. Lidah dia tak jaga, dia maki orang. Dia kutuk orang dan ia merupakan dosa. Wa qadhafa hadha, dia pergi fitnah orang tanpa bukti, pergi fitnah. Tuduh orang berzina, tak ada buat saksi. Ni merupakan salah satu daripada dosa besar. Wa akala mala hadha, dahlah lidah tak boleh jaga. Kan? Dahlah lidah tak boleh jaga, mulut pun tak boleh jaga. Ambil harta orang. Makan harta orang tanpa izin. Tipu sana, tipu sini. Wa safaka dama hadha, dan dia menumpahkan darah orang ni. Dia lakukan kezaliman. Sama ada dia menggunakan kuasa dia untuk menumpahkan darah orang, ataupun dia yang mempunyai ataupun bertindak untuk menumpahkan darah orang, membunuh orang umpamanya. Wasafaka dama hadha, sama ada melukakan orang ataupun membunuh orang. Wa daraba hadha, dan dia dia pukul orang ni. Dia pukul. Maksudnya bila dia pukul tu bukan pukul dengan hak. Dia pukul secara zalim. Fayu'ta hadha min hasanati, kata Nabi, bila dia sampai ke negeri akhirat nanti, orang yang dia zalim ni, dia ni Nabi kata akan diberikan pahala dia. Dan ni pun akan diberikan pahala dia. Maksudnya orang yang dia zalimi bila sampai ke negeri akhirat akan dapat pahala daripada orang yang dia zalimi. Sebab itu tuan-tuan, para ulama ada menyebutkan kita ni jangan sedih sangat kalau orang duk mengumpat kita. Saya alhamdulillah tak ada dah perasaan tu. Orang kutuk kita, orang maki kita, alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni kurang dah rasa sedih. Saya tahu ramai orang duk kutuk saya kat luar sana. Kadang-kadang benda yang saya tak sebut pun dia kata saya sebut. Saya pun tak tahu kenapa orang benci kat saya. Saya tak tahu. Saya tak pernah buat benda tak elok pada orang sekadar yang saya sengaja. Yang saya tak sengaja tu mungkin saya tak sedar lah, saya manusia. Tapi setakat ni saya tak cari kebencian orang. Saya sebut benda yang betul pada penilaian saya. Saya sebut hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ada orang benci. Ada orang fitnah. Ada orang kutuk. Ada orang caci. Dalam Facebook. Siap ada buat video lagi. Tuan-tuan, para ulama menyebutkan, jangan terlalu sedih. Kerana apa? Kerana apabila orang mengumpat kita dalam keadaan kita tak tahu, sebenarnya dia sedang memenuhkan kantung pahala kita dengan dia transfer amalan baik daripada kita. Sebab tu jangan sedih. Ada satu orang ulama
Kalau tak silap Al-Hasanul Basri, dia pernah sebut, dia kata, kalaulah mengumpat ni halal, aku mengumpat mak ayah aku dah. Dia kata jahatnya. Tak, dia kata kalau halal lah. Sebab apa? Sebab mengumpat ni benda yang dianggap ringan, dan dia akan menyebabkan orang yang diumpat tu mendapat pahala orang mengumpat. Jadi oleh kerana Hasan al-Basri sayang sangat dekat mak ayah dia, dia kata kalau boleh aku transfer pahala aku pergi kat mak ayah aku, dengan mengumpat ni dah tentu aku buat. Tapi sebab mengumpat ni benda tak boleh. Tapi apa? Mengumpat ni benda dosa dan akan menyebabkan kita akan bayar balik apa yang kita umpat pada orang yang kita zalimi. Tak kiralah mengumpat ke, pukul ke, kutuk ke, tuduh tanpa bukti ke, ini benda-benda yang bahaya tuan-tuan, yang akan menyebabkan kita muflis di akhirat. Kita bawa pahala banyak tadi, na'udzubillah. Kita bawa pahala banyak, tapi pahala tu diberikan kepada orang lain, orang yang kita zalimi. Sebaik macam mana pun kita, tapi jangan biasakan lidah kita duk mengutuk orang. Jangan biasakan lidah kita duk maki hamun orang, caci orang, tuduh orang tanpa bukti, ataupun buat zalim kat orang dengan menumpahkan darah orang ataupun memukul orang. Jangan. Mungkin dalam dunia kita rasa kita kuat, tapi sampai ke negeri akhirat, Allah Ta'ala lebih berkuasa untuk menentukan tanggungjawab kita yang kita kena lakukan untuk melunaskan kezaliman yang kita lakukan pada orang lain. Betul Nabi kata, fayu'ta hadha min hasanatih. Yang ni diberikan dengan kebaikan dia. Wa hadha min hasanatih. Dan ini diberikan dengan kebaikan dia. Bagi pahala ke orang yang dizalimi. Dia bawa pahala banyak, pahala tu dibedak-bedakkan. Orang ni datang, Tuhan bagi. Orang ni datang, Tuhan bagi. Orang ni datang, Tuhan bagi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Apabila binasa semua kebaikan dia. Maksudnya bila kebaikan dia, pahala dia dah habis digunakan, qabla an yuqda ma alayhi, sebelum dapat dilunaskan semua tanggungjawab yang dia kena bayar, semua kezaliman yang dia buat, ukhidha min khatayahum. Nabi kata bila habis je pahala dia, Tuhan tak ambil pahala orang lain bagi kat dia sebagai sedekah. No. Kerana setiap orang takut dengan perhitungan masing-masing. Allah Ta'ala bila dia tengok, bila Allah Ta'ala takdirkan orang ni habis pahala membayar kezaliman-kezaliman yang dibuat pada orang, sedangkan kezaliman itu masih kekal, masih ada yang berbaki dan belum dilunaskan, Tuhan akan ambil dosa orang yang dizalimi itu bagi kat dia. Tuhan kata, Nabi kata, ukhidha min khatayahum, akan diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi, akan diambil dosa orang yang dia maki, akan diambil dosa orang yang dicaci, akan diambil dosa orang yang difitnah, akan diambil dosa orang yang dia pukul, akan diambil dosa orang yang dia bunuh, akan diletakkan faturihat alaih, akan dicampakkan pada dia, thumma turiha finnar, kemudian dia tu sendiri akan dicampak masuk ke dalam neraka Allah. Jadi Nabi kata inilah yang betul-betul muflis. Kenapa muflis? Dia habis pahala bayar hutang. Hutang apa? Hutang kezaliman yang dibuat pada orang. Kalau muflis dalam dunia, mungkin ada orang nak bantu. Kalau muflis dalam dunia, mungkin boleh kerja lagi dan berusaha. Tapi kalau muflis di akhirat, itulah muflis yang sebenar-benarnya, yang tidak ada jalan keluar, melainkan kena bayar dengan pahala yang dia buat, ataupun kena ambil dosa orang yang dizalimi untuk melunaskan kezaliman yang dia buat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hidup dalam dunia ni, kita kena beringat di dalam jiwa, dosa dengan manusia sukar untuk diselesaikan, melainkan kita minta maaf dan dia halalkan. Jika tidak, kita berdepan dengan satu situasi seperti mana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bugha, dia kata, afadal hadis at-tahdhira min al-wuqu' fil muharramat wa khasatan ma yata'allaq bi huquqil ibadil madiyah wal ma'nawiyah. Hadis ni memberikan faedah tentang amaran ataupun ancaman daripada kita terjebak di dalam perkara-perkara yang haram, terutamanya sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak manusia, sama ada hak yang berbentuk fizikal ataupun hak yang maknawi. Hak yang maknawi itu tadilah kita duk maki dia, kita duk fitnah dia, kita tak ambil harta dia, tapi kita sakitkan hati dia, kita tuduh dia dengan tuduhan yang jahat, sedangkan kita tahu itu adalah fitnah.
sedangkan kita tahu itu adalah bohong, tapi disebabkan kebencian kita pada dia, kita halalkan semua itu. Kita tak peduli semua tu. Kita kata yang penting aku dapat fitnah dia. Yang penting aku puas hati boleh tuduh dia. Dia nak balas balik pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada kuasa viral. Aku ada kuasa viral. Ini benda-benda yang sangat penting, ya. Sangat penting yang kita kena hati-hati, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, afadal hadis. Hadis ni juga memberi faedah. Al-wuqu'a fil muharramat wa khasatan zulman nas wal-i'tida' alaihim yufsidul a'mal as-salihah wa yudhi'u 'ala al-fa'il ajraha wa naf'aha yaumal qiyamah. Perbuatan tergelincir masuk dalam perkara yang haram, terutamanya sesuatu yang menzalimi manusia ataupun yang menceroboh hak manusia, ini semua akan menyebabkan amalan soleh itu binasa dan akan menghilangkan pahalanya pada orang yang melakukan amal soleh nanti, dan akan menghilangkan manfaatnya pada hari kiamat nanti. Kita duk buat benda-benda ni, kita duk ingat kita dapat pahalanya, tapi kita lupa kita buat zalim kat orang. Allah Ta'ala ambil bagi kat orang lain pahala tu. Sedangkan kita buat dalam keadaan yang khusyuk. Kita buat sendiri amalan tu, bukan orang lain buat, tapi akhirnya orang lain yang dapat. Sebab apa? Sebab kita zalimi orang, kita tuduh orang tanpa bukti, kita bunuh orang, kita tumpahkan darah orang, kita pukul orang. Ini semua perkara yang Nabi SAW berikan peringatan kepada kita. Baik. Kemudian Syekh Mustafa Bura kata lagi, isti'mal at-tariqatil muhawarah wal istijwab allati tushawwiqu as-sami' wa tulfitu nadharahu wa tuthiru ihtimamahu wa khasatan fi tarbiyah wa tawjih. Ini benda yang penting juga, iaitu hadis ni menunjukkan kepada kita Nabi SAW menggunakan cara muhawarah, cara dialog, wal istijwab, dan soal jawab, yang mana orang yang mendengar rasa rindu ataupun rasa seronok nak dengar, dan orang yang mendengar tu pandangan dia tu akan betul-betul menumpukan kepada apa yang kita nak nyatakan, dan boleh untuk membangkitkan fokus dia. Sebab bila Nabi tanya tadi soalan, dia orang terus jawab. Ini pun sebenarnya kaedah PDP Nabi, kaedah pengajaran dan pembelajaran Nabi, yang mana Nabi bila tanya soalan, Nabi tanya dulu dan Nabi bagi open question. Cikgu-cikgu kat sekolah pun, kami di Universiti Pendidikan Sultan Idris pun diajar teknik nak bertanya soalan. Kan? Kita nak tanya anak murid soalan ni, ada teknik. Jangan panggil nama dulu. Bagi soalan dulu, lepas tu baru panggil nama. Bagi soalan, bagi ruang untuk mereka fikir. Kerana berfikir merupakan proses yang sangat baik untuk belajar. Biar kognitif dia orang ni, otak dia orang berpusing dulu. Otak dia orang berfikir dulu, cerna dulu. Apa jawapan soalan ni? Jadi sebab tu kena tanya soalan dulu. Kalau panggil nama dulu baru tanya soalan, orang yang dipanggil je fikir. Orang yang lain kata, saya tak payah fikirlah ustaz. Sebab ustaz tanya dia, bukan tanya saya. Jadi Nabi SAW dalam kaedah ni, ataupun dalam hadis ni, menggunakan kaedah yang sama. Nabi tanya soalan. Soalan yang terbuka. Open question. Siapa golongan muflis daripada kalangan umat aku? Sahabat jawab dengan benda yang obvious. Nabi membetulkan muflis dengan makna yang lebih luas daripada hanya sekadar orang duk pandang muflis ni di dunia sahaja. Sedangkan di akhirat ada golongan manusia yang akan muflis. Bahkan muflis di akhirat lebih teruk daripada muflis dalam dunia, kerana muflis di akhirat ini akan menyebabkan kita kehilangan pahala dan tak mampu untuk mendapatkan pahala semula. Lebih malang daripada tu, orang yang bila dia sampai ke negeri akhirat, pahala dia habis, dosa orang pula dia ambil. Pahala yang ada hilang, lenyap, dosa yang dibawa bertambah-tambah dan berganda-ganda. Ini benda yang sangat malang bagi seseorang apabila sampai ke negeri akhirat nanti.